Antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Nawawi beserta seluruh ahli jawatan kuasa pengimarahan, ahli-ahli lembaga takbir Masjid Kota Damansara, pegawai-pegawai, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, muslimin serta muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan serta diberikan taufik dan hidayah untuk terus melaksanakan amal ibadah dan mempertingkatkannya, diberi kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga keluarga, sentiasa mendapat keredaan dan bimbingan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sekalian, kita sambung pengajian kita pada malam ini. Muka surat berapa? 51. Ya. Kita berhenti hari itu 18 hari bulan 6. Betul? 18 hari bulan 6. Muka surat 51. Kita dah baca sampai perenggan yang kedua dalam muka surat tersebut. Dan timbulnya ayat ataupun Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Saya flashback balik. Sebelum daripada ni Tok Guru dah bincang ataupun ada sebut berkaitan dengan 3 perkara yang Nabi SAW tekankan di awal dakwah baginda SAW. Muka surat 50 tu perenggan yang kedua, yang Tok Guru ada sebut bahawa awal-awal Islam ini dia tidaklah terus difardukan sembahyang 5 waktu. Sebab sembahyang 5 waktu itu difardukan ketika berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj juga berlaku kekhilafan di kalangan ulama. Ada yang sebut ianya berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian. Ada riwayat sebut ianya berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Tak kisahlah tahun ke-10 ataupun tahun ke-13 kenabian. Yang mustahaknya ialah kita dapat fahami bahawa fardu solat itu difardukan bukan pada tahun pertama Nabi diutuskan menjadi Rasul dah, ataupun awal-awal Nabi diutus menjadi Rasul terus difardukan solat 5 waktu dah, tapi dia berlaku pada setelah 10 tahun Nabi sampaikan Islam. Sebelum 10 tahun Nabi berdakwah ni, apa keperluannya? Apa yang menjadi topik utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi disebut di sini ialah 3 perkara yang Nabi ajak di peringkat awal, iaitulah uluhiyah, dan yang keduanya nubuwah, dan yang ketiganya bi'asah. Uluhiyah apa dia? Uluhiyah ialah ketuhanan, mengesahkan Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Hak lain-lain selain daripada Allah tu bukan Tuhan, tak boleh untuk disembah, tak boleh untuk diabdikan diri kepadanya. Hanya Allah sahaja Tuhan yang disembah dan diabdikan diri. Yang kedua, nubuwah, tentang kenabian dan juga kerasulan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah utusan Allah. Allah utus baginda untuk mengajak dan juga memimpin umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang Allah Ta'ala redha. Dan perkara yang ketiga ialah perkara bi'asah ataupun kebangkitan. Kita ni hidup, lepas kita hidup kita akan mati, lepas kita mati kita akan dibangkitkan semula. Benda ni, mata pelajaran ini ada dalam agama Islam. Mati esok-esok kita akan menerima amalan yang telah kita lakukan. Dunia ni kita buat baik, maka balasannya baik. Kalau dunia ni kita buat kemungkaran, dosa dan maksiat, tak bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala sebut bahawa balasannya pun ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Siapa hak buat baik walaupun kecil sebesar zarah, dia akan tengok, dia akan lihat. Dan macam tu juga siapa-siapa yang melakukan kejahatan, buat dosa, tak bertaubat pada Allah, dia akan tengok juga dan ada balasannya di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan kita, di antara uluhiyah yang ditekankan ialah Allah Ta'ala jadikan kita, jadikan segala-galanya, dan kita bergantung dan juga menumpang dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Perenggan yang sebelum tu, sebagaimana disebut bahawa antara kurniaan Allah kepada kita ialah ada rasa selera. Kita boleh makan, boleh minum, boleh makan dan juga boleh minum ni sebab adanya rasa selera. Selera ni bukan kita cipta sendiri. Bukan kita cipta sendiri, tapi selera tu mari dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala yang bagi. Walaupun tak ada benda nak makan, nasi sepinggan, kemudian ikan bilis 5-6 ekor, ada budu. Dia makan tu mables. Sebab apa jadi mables tu? Sebab mari selera. Walaupun nasi sepinggan, lepas tu ikan kering, sayur timun, lepas tu ada budu, ada pula lada, misal contoh. Tak? Itu hak orang suka budu lah. Kalau orang tak berahi budu, tengok Allah, budu, ikan bilis buruk, dia kata. Dia tak lalu nak makan. Selera tu mari mana? Selera tu mari daripada kurniaan daripada Allah. Ada orang makanan macam-macam, penuh atas meja, segala menu ada belaka, tapi selera tak ada. Agak-agak dia makan banyak tak? Tak makan banyak. Tengok tu tak lalu, tengok tu tak lalu, tengok ni tak sedap. Kepala kambing, kepala kambing tak sedap juga, semua tak sedap, tak sedap belaka. Sebab apa? Tak ada selera. Selera ni Allah Ta'ala yang bagi. Jadi sebab itulah timbulnya ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, jin dan juga manusia, dengan alasan apa lagi kamu nak membohongi dan mengenepikan nikmat-nikmat Allah? Itu sebahagian kecil daripada nikmat yang kita boleh sebutkan. Sama ada kita ni cikgu ke ataupun ahli fikir, kalau boleh sebutkan lagi nikmat-nikmat itu, sebutkanlah mengenainya bagi membolehkan manusia ini sedar dan juga insaf. Timbul pula ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita paksa orang untuk masuk agama Islam, tak ada. La ikraha fid din, Tok Guru sebut tidak ada paksaan, tidak boleh dipaksa-paksa dalam agama. Kita paksa orang untuk masuk agama Islam, tu tak betul. Paksa kerana apa? Hendak paksa bagaimana? Sebab Islam ni adalah agama yang mencuit qalbu, yang mencuit hati. Kita tak paksa orang untuk masuk Islam. Nabi tak paksa Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam. Nabi cuma sampaikan, terangkan. Tak boleh nak paksa orang untuk masuk Islam. Islam tu dia masuk melalui qalb, melalui sentuhan, cuitan kepada hati. Islam bukan start dengan sembahyang selalu, sebagaimana hamba dah sebut tadi. Lahir saja agama Islam, adakah terus diwajibkan sembahyang? Tak. 10 tahun kemudian barunya timbul kewajipan sembahyang. Sebelum itu ditekankan soal uluhiyah, bahawa dunia ini ada Tuhannya. Tadi pun dah sebut, bukan awal-awal masuk Islam sembahyang selalu. Tak. Masuk Islam potong. Tak. Tak boleh. Tak boleh begitu. Masuk Islam ni sebagaimana yang disebut sembahyang ni 10 tahun kemudian. Sebelum tu yang ditekankan adalah soal uluhiyah. Dunia ni ada tuannya, dunia ni ada Tuhannya. Soal kewujudan Tuhan bukannya boleh dipaksa-paksa, tetapi ianya sesuatu yang diyakini, datang dengan keyakinan, i'tiqad. Kena yakin bahawa tidak ada manusia yang boleh cipta tanah yang kita pijak, biji beras yang kita makan, dan setitik air yang kita minum. Pertama ada tanah yang kita pijak, langit yang kita junjung. Begitu juga setiap tanaman, benih, biji yang ada, yang akhirnya menjadi makanan untuk kita.
makanan ruji, makanan sampingan, makanan yang lahir daripada inovasi dan sebagainya, asal makanan tu mari dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang cipta benda-benda ni? Bukan kerajaan atau syarikat yang menciptanya. Kalau kerajaan katalah Mamat ataupun Timah yang cipta. Kerajaan Mamat, kerajaan Timah tidak mencipta, tetapi tiba-tiba barang ni ada, maka tentu ada yang menciptanya. Siapa yang cipta? Adakah dewa-dewa Jembalang, puaka ataupun hantu? Apakah benda-bendanya dewa-dewa ni? Percakapan mengenai dewa-dewa atau Jembalang bertujuan untuk melepaskan diri daripada persoalan orang ramai. Adakah kita nak kata hak cipta ni Jembalang, dewa dan sebagainya? Jembalang, dewa ni pun Tok Guru kata sebenarnya kita ni tak tahu gapo satu. Sebut Jembalang, dewa ni pun adalah untuk melepaskan diri daripada persoalan. Kalau orang tanya, contoh bila kita tanya siapa hak cipta air, dia kata yang cipta air tu puaka yang cipta air. Bila ditanya apa benda puaka tu, dia pun tak tahu. Tak tahu gapo dia puaka. Apa dia Jembalang? Jembalang pun kita tak tahu. Itu istilah yang kita sebut. Ataupun kita kata dewa. Gapo dia dewa tu? Kita tak tahu apa benda. Benda apa puaka tu? Maka dia jawab, aku pun tak tahu. Ini adalah cara orang zaman primitif ataupun manusia zaman tamadun lama beragama. Allah Ta'ala sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam Quran. Ayat ataupun wahyu yang pertama, Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Baca dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha mencipta. Apabila diturunkan ayat pertama dari langit, dah diterangkan bahawa Allah tu allazi khalaq, dialah Tuhan yang pencipta, maha mencipta. Kamu kena belajar wahai Muhammad. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Siapa Allah? Allah ialah allazi khalaq, yang telah menjadikan dan menciptakan sesuatu. Uluhiyah, ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan, dialah yang mencipta segala-galanya. Dialah Tuhan yang mesti diabdikan diri kepadanya. Cuba sebutkan apa benda yang aku tidak cipta tapi orang lain yang menciptanya. Cuba sebut apa benda yang Allah tak cipta tapi orang lain yang ciptanya, ataupun ada perkara lain yang ciptanya. Boleh sebut? Tak ada. Cuba sebut benda yang bukan Allah yang cipta tapi orang lain yang cipta. Ada boleh sebut? Tak ada. Apakah bendanya? Tak ada. Apabila Allah Ta'ala mencipta sesuatu benda sedangkan kita tak cipta, malah kita yang mendapat manfaat sepenuhnya daripada ciptaan itu, seperti air, udara dan apa-apa sahaja, maka betullah Tuhan itu bersifat Ar-Rahman, yang maha pemurah. Oleh itu manusia akan mengakui, ya sungguh Allah itu bersifat Ar-Rahman. Marilah situ. Baru-baru ni apa? Kan? Bila? 2 minggu. Sebulan lepas kan? Kapal pecah meletup tu. Yang nak tengok Titanic tu apa? Titan. Apa? Alah, lupa dah nama. Masuk dalam nak tengok Titanic tu kan? Masuk dalam nak tengok Titanic tu. Tak tahu kan? Tahu kan? Kau tak tahu tuan-tuan ni? Manusia nak meneroka sesuatu yang di luar kemampuan. Di luar kemampuan. Kita ni duduk jenis manusia ni jenis duduk atas darat. Duduk atas darat, dan kita tak boleh duduk di dalam air dalam tempoh waktu yang lama. Memang boleh menyelam, tak ada masalah, boleh menyelam. Cuba tuan-tuan menyelam atas permukaan tu bolehlah kan. Tapi bila tuan-tuan masuk ke dalam, tekanan air tu dia akan menekan dan menolak kita. Bukan senang. Itu bukan kehidupan manusia. Itu bukan kehidupan manusia. Dalam-dalam ni bukan kehidupan manusia. Tuan-tuan kalau pandai menyelam pun ataupun berenang, cuba tuan-tuan masuk ke dasar tu, nak tersembul biji mata tu.
Betul. Kalau tuan-tuan kalau menyelam setakat 1 meter ni okey lah. 1 meter 2 meter okey lagi. Ni turun ke dalam 100 meter. Ni nak tercabut butir mata ni. Rasa macam tuan-tuan sama juga macam naik motor laju. Naik motor laju tu angin tolak tu punyalah. Orang main motor besar dia tahulah. Dia main angin kan. Main angin. Kan? Motor besar tak seronok. Naik motor 1200 cc bawa 60 km sejam tak jadi apa. Dia mesti bawa laju tu dia kena pandai main angin. Itu pun kalau mula-mula tak biasa nak tercabut butir mata tu, padahal pakai visor dah dengan palu kan. Kita tengok orang naik motor gitulah keadaannya. Lagi kalau masuk dalam ke laut, lagi tekanan tu makin kuat. Jadi yang cipta ni siapa? Allah yang itu baru sikit hak kita boleh teroka. Banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak dapat menerokainya. Manusia naik ke atas ada yang meneroka, tapi tak ada manusia yang berjaya setakat ni untuk meneroka dalam keadaan lama di dasar laut yang dalam. Hak cetek-cetek tu boleh lah. Hak cetek-cetek kita pergi Pulau Mabung ke kan, pergi ke Sabah ataupun pergi ke Pulau Pemanggil. Kat mana? Kat Johor lah. Pulau mana pergi lah, pulau-pulau apa semua, setakat pergi diving sikit-sikit tu, nyelam tengok ikan, ambil gambar, itu boleh, tak ada masalah. Dalam dasar laut dalam, tak ada. Manusia tidak dapat sampai ke tahap itu. Jadi yang cipta siapa? Allah yang cipta. Timbul ayat la ikraha fiddin. Sampai mana? Ya sungguh Allah Ta'ala itu bersifat Ar-Rahman. Umar Al-Khattab dahulu begitu keras hatinya, meludah, menyepak, menendang orang Islam, malah sanggup membunuh. Tetapi apabila dia mendengar sepatah ayat Al-Quran, maka beliau terasakan sesuatu. Ya, betul, apa yang Muhammad sebut adalah benda betul. Sebelum ini aku tidak pernah mendengarnya. Lebih-lebih lagi ketika beliau terserempak dengan adik perempuannya Fatimah yang sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Jadi Tok Guru bawa ceritalah tentang keislaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pada awalnya dia sangat keras, kuat penentangannya terhadap Islam, malah sanggup membunuh. Tapi bila dia mendengar dalam keadaan dia marah nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyakiti para sahabat, lalu tiba-tiba dia terserempak dengan satu orang menyatakan, wahai Umar, kau tak payah sibuk-sibuk lah, apa benda kau ni nak sibuk-sibuk sedangkan ahli keluarga kau sendiri pun kau tak boleh nak jaga. Apa maksud engkau? Adikmu sendiri ikut Muhammad. Orang kata kepada Umar Al-Khattab, menyebabkan dia lagi marah dan dia berusaha untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan sedemikian rupa, bila dia diberitahu bahawa adik dia sendiri masuk Islam, dia tak puas hati, dia pergi rumah adik dia. Ketika mana sampai di rumah adik dia, dia dapati bahawa adik dia memang betul sungguh masuk Islam bersama dengan suaminya, dan diajar juga oleh beberapa orang sahabat termasuk Khabbab, yang akhirnya bila tengok Umar datang, pakak lari belaka dalam keadaan sedemikian rupa. Lalu dia tampar adik dia dan didapati bahawa sebelum daripada itu adik dia ada membaca surah Toha. Kemudian dia minta supaya diperdengarkan bacaan ataupun ayat dalam surah Toha tersebut. Ketika itu Umar Al-Khattab masih lagi kafir. Beliau minta izin untuk jamah, nak sentuh surat, iaitu helaian Al-Quran yang adiknya sedang baca. Helaian surat Al-Quran pada masa itu bukannya seperti kertas sekarang, tetapi menggunakan kulit kambing. Pada zaman Nabi kertas masih belum ada, jadi orang ketika itu menulis pada kulit kambing atau tulang kipas, tulang belikat kambing, lembu dan kerbau. Jadi ketika itu dia bukan kertas selai-selai lagu ni,
Tapi ketika itu ayat Al-Quran ni ditulis pada belulang, pada kulit-kulit kambing, misal contoh, ditulis pada kulit kambing. Jadi ketika itu dia minta semasa Fatimah radhiyallahu anha membaca Al-Quran, Omar nak jamah. Nak jamah ni maknanya nak pegang lah, nak sentuh. Fatimah berkata kepadanya, kamu tak boleh menyentuh sebab kamu ini najis. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Mu ni bernajis, musyrik. Adik dia sendiri kata, Omar sebagai penguasa Mekah, tiba-tiba ada perempuan yang mengatakan diri Omar itu najis. Dia ni pembesar Mekah, penguasa Mekah, orang yang hebat, yang dihormati. Tiba-tiba adik dia sendiri kata diri dia tu najis, kotor. Ibarat dikatakan kepadanya, mu ni tahi. Contoh gitulah. Ibarat macam adik dia kata abang tak boleh sebab abang ni kotor, najis, mu ni tai air, misal contoh. Oh, memang marah sungguh lah. Nah, kita ni pembesar, orang yang dihormati, ada pengaruh, hebat, kemudiannya macam-macam lah kedudukannya, tiba-tiba dikatakan kita ni tai. Marah weh. Susah kata adik, kawan-kawan kata kita tai pun marah tak? Tai. Cuba kata ke Tok Bilal, tai. Marah, mau balah tu. Jadi dikatakan Umar Al-Khattab ketika itu najis. Ibaratnya dikatakan kepadanya, kamu ni tahi. Dari segi psikologi, habislah kedudukan Umar. Seorang yang berkedudukan, ada bintang, darjah, kebesaran dan sebagainya. Tapi ada orang kata bahawa dirinya itu bertahi dan bernajis. Teruk sungguh. Itulah cara psikologi yang digunakan oleh adiknya. Dah jadi takdir untuk Omar, adiknya sendiri yang sebut macam tu. Adik dia kata kalau nak sentuh juga kamu kena masuk bilik air, mandi, dan barulah kamu boleh membaca dan kemudian berjumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Bawah tu adalah disunting berkaitan dengan kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Dia minta, A'tuni hadzal kitabil ladzi indakum faqra'uh, bagi kepada aku tulisan Al-Quran yang ada pada kamu itu supaya aku dapat bacanya. Lalu adik dia jawab, innaka rijsun, sesungguhnya engkau adalah najis, wala yamassuhu illal mutahharun, dan tak boleh sentuhnya Al-Quran kecuali kalau kamu suci. Banyaklah yang diriwayatkan ataupun disebut oleh para ulama tentang kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semua yang berlaku bukannya kerana dipaksa, tapi disebabkan ketenangan jiwa dan adanya pengakuan yang sekarang disebut sebagai perlakuan realiti, bahawa hidup ini tidak boleh tidak mesti menerima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat tidak, Islam yang Nabi ajar ni, Islam yang kita anuti ni bukan dengan paksaan, tak boleh dengan paksa, mesti dengan sentuhan hati. Melalui apa? Melalui apa yang diperlihatkan dengan ajaran ataupun amalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab tu Islam dia berkembang dalam keadaan yang sangat cepat, tuan-tuan. Islam berkembang dalam keadaan yang sangat cepat. Nabi dakwah di Mekah 3 tahun sembunyi, rahsia-rahsia. 10 tahun lepas tu secara terang-terangan. Lepas tu hijrah ke Madinah. Lepas hijrah ke Madinah dan peristiwa hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah ini menjadi satu peristiwa yang sangat besar nilainya kepada agama. Dan sejarah menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja membina ketamadunan, bukan membina tamadun semata-mata. Kalau kita tengok pembesar-pembesar ataupun pemerintah dunia sebelum itu, mungkin mereka membina ketamadunan. Firaun dengan tamadun dia, kemudian tamadun kerajaan Byzantine, kerajaan macam-macam lah, kerajaan sebelum daripada itu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia bukan sekadar membina dan membangunkan tamadun, tetapi yang Nabi bawa ialah Nabi membina dan juga membangunkan, pembina dan pembangun tamadun. Ada beza tu. Nabi membangunkan, pembina, dan Nabi membina kepada orang-orang yang menjadi pembina kepada tamadun tersebut. Lepas Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi memerintah di Madinah pun tak lama, 10 tahun. 10 tahun. Kemudian daripada tu naik Abu Bakar. Abu Bakar memerintah tak lama juga, lebih kurang 2 tahun pemerintahan Abu Bakar. Kemudian daripada itu naik Umar Al-Khattab. Naik Umar Al-Khattab, Umar merintah agak lamalah nak banding dengan Abu Bakar, 10 tahun. Zaman pemerintahan Umar, kita dapati bahawa Islam ketika itu dah berkembang pesat. Semenanjung tanah Arab masuk Islam. Kemudian Islam sampai ke Syam. Syam ketika itu di bawah jajahan Rom. Islam sampai dan juga berjaya membuka Palestin, membuka Syria, Iraq, Kufah, Basrah, sampailah ke Parsi, Iran, Mesir, Libya, Utara Afrika. Jajahan, bawah jajahan takluk Islam ketika itu. Dia berkembang dengan cepat dan juga pantas. Masuk Islam berduyun-duyun. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tadi rakaat kedua kalau tak silap. Lepas Fatihah imam baca suratul Fath. Ke tak? Tak ingat dah. Ingat ke tak ingat dah? Kita amin, tak ingat dah imam baca apa, tak ingat dah. Tak ingat dah. Rakaat pertama tadi apa? Alam tarakai kan? Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ke tidak? Tak ingat juga dah. Jadi Islam berkembang dengan sangat pantas. Lepas daripada Umar naik pula Osman. Osman memerintah dalam kalangan Khulafaur Rashidin, dialah yang memerintah yang paling lama. 4 orang Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Osman lah yang memerintah paling lama. 12 tahun pemerintahan Osman. 6 tahun pertama pemerintahan dia sangat aman. Adapun 6 tahun kedua dia berhadapan dengan pergolakan, masalah dalaman dan juga pemberontakan. Zaman Osman merupakan zaman Islam berada di kemuncak kegemilangan, berjaya meningkatkan kuasa politik umat Islam, pembukaan wilayah-wilayah baru yang sangat banyak, dan zaman Osman jugalah dia berjaya meningkatkan ekonomi sehingga umat Islam berada dalam keadaan yang sangat mewah. Zaman Osman lah dibuka perluasan Masjid Nabawi. Osman membentuk tentera armada laut, angkatan tentera laut, dan dia memperluaskan daerah-daerah jajahan takluk Islam sampailah ke Khurasan, Armenia, Tunisia, Azerbaijan. Tu sampai ke sana tu. Tuan-tuan tahu tak mana kedudukannya? Dengar je lah tuan-tuan. Tak mana kedudukannya tak tahu. Tapi itulah perluasan jajahan takluk Islam. Dan Osman jugalah yang memperkenalkan Mashaf Rosman Osmani, dikenali pengumpulan Quran kali kedua di zaman Osman Affan, dan rasam Al-Quran itu dikenali sampai sekarang sebagai rasam Osmani. Islam berkembang dengan sangat cepat, dan dia bukan melalui paksaan. Tak masuk Islam penggal, tak masuk Islam penggal. Tak boleh begitu. Inilah yang disebut oleh Tok Guru. Dan Tok Guru sambung, sekarang ada parti-parti politik yang memaksa orang ramai untuk menyertai mereka, sedangkan Allah Ta'ala tidak paksa manusia masuk agamanya, kerana agama ini kedudukannya begitu jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kalau sudah begitu jelas, buat apa hendak paksa? Pemimpin parti-parti politik memaksa orang ramai masuk menyertai mereka dengan berkata, kamu tidak akan diberi duit kalau tidak masuk parti aku. Anak kamu tak boleh pekerjaan kalau tidak turut, kalau tidak ikut parti aku.
Anak kamu akan menjadi cikgu, yang jadi cikgu akan aku tukar kalau tidak masuk parti aku. Tok Guru tak sebut parti mana ya. Tapi dia ada sebut jugalah ada parti-parti politik yang kadang-kadang dia menekan ataupun memaksa, buat paksaan seumpama itu. Ini bukan jenis perangai manusia, nampak sahaja seperti manusia tapi muga lain. Muga lain tu maksudnya benda lain, entah kayu hidup atau benda apa tak tahulah, seolah-olah macam barang yang bergerak. Kalau dia sungguh memang seorang dia manusia, maka dia akan reti bahawa setara agama yang datang daripada Allah pun tidak dipaksa manusia untuk mengikutnya. Nak paksa buat apa? Sebab agama itu telah jelas, qad tabayyana, telah jelas yang mana yang betul, mana yang sesat. Kalau kita menubuhkan parti persatuan atau apa-apa pun, maka kita tidak boleh paksa orang lain menyertainya. Kita hanya boleh memberikan pandangan. Kata kepada mereka, kalau ikut saya maka begini jadinya, dari dunia sampai ke akhirat. Bila kita nak ajak orang, maka kita akan sebut, kalau ikut gini maka ini keputusannya, ini natijahnya, ini kebaikannya dunia akhirat. Kalau hendak kempen dan ajar orang ramai supaya mereka bawa, supaya mereka faham bahawa perkara ini berguna untuk mereka di dunia sampailah ke akhirat. Perkara dunia ini bolehlah kita bercakap mengenainya, tapi perkara mengenai akhirat orang akan bertanya balik kepada kita. Kita cakap bab dunia, kita kata kita mahir dalam bidang dunia dan sebagainya. Atas dunia ni bolehlah, mungkin kita boleh menunjuk contoh, orang boleh tengok. Tapi kalau sampai akhirat, macam mana? Orang akan tanya balik. Demo kata akhirat begini-begini, demo dah sampai ke akhirat ke dok lagi? Dok lagi. Habis tu lagu mana demo boleh cerita pasal akhirat? Sebab Nabi SAW ada menjelaskan, dan Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan melalui Qurannya. Kan? Atas dunia ni memanglah kita boleh tengok. Atas dunia ni kita tengok apa yang Nabi SAW terangkan, apa yang Nabi SAW bawa kepada umat manusia. Sebab tu bila kita sebut berkaitan dengan hijratun Nabi, hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nak sebutlah benda hak banyak, tapi benda asas, benda utama yang selalu kita dengar bila sebut berkaitan dengan hijratul Rasul, kita akan dengar perkataan muhajirin dan juga ansar. Betul tak? Muhajirin dan juga ansar. Kenapa timbul perkataan muhajirin dan juga ansar? Falsafah yang Nabi bawa tu dia mudah aja tuan-tuan. Orang Arab memang terkenal dengan suku puak dan juga kaum yang sangat berbangga dengan puak dia. Bani Adi, Bani Amir, Bani Hashim, Bani Umayyah, macam-macam bani lah. Dia kata bani dia lah baik, dia lah bagus, dia lah terbaik, dia belaka. Jadi macam mana Nabi SAW nak memperkukuhkan di kalangan banyak-banyak bani ni, lalu semua hak mari daripada Mekah ke Madinah tidak lagi dipanggil dengan bani, tak ada dah. Tapi dipanggil dengan perkataan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Mu tak kira mu Bani Amir ke, Bani Umayyah ke, Bani Hashim ke, Bani apa ke, mu adalah muhajirin, orang-orang yang berhijrah, panggil dengan gelaran muhajirin. Kemudian hak Madinah pula dia ada dua suku kaum yang selalu kita dengar, Aus Khazraj. Duk berbalah tak sudah-sudah. Sama macam masyarakat kita. Habis pilihan raya pun balah lagi, lepas nak pilihan raya pun balah lagi, sampai ke sudah, sampai ke su. Misal contoh. Lalu bagaimana Nabi SAW hapuskan di antara perbalahan puak ini dengan Nabi menamakan mereka adalah di kalangan Ansar. Tak kira mu Aus ke Khazraj ke, kamu adalah Ansar. Itu falsafahnya. Kemudian bukan sekadar itu, bahkan Nabi ikat persaudaraan antara muhajirin dan juga ansar.
dan Nabi arahkan kepada mereka perkara yang semua boleh buat. Semua mereka boleh buat. Sampai-sampai ke Madinah, Nabi berpidato. Antara ucapan awal Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Nabi ubah dan tukar budaya. Orang Arab, budaya dia bukan mengucap salam, tapi dia good morning. Orang Arab budaya good morning, sabahal khair, sabahal ful, sabahal nur. Tu Arab tak percaya, tuan-tuan try pergi Mesir ke, pergi negara Arab ke. Sabahal wird dia kata, selamat pagi bunga comel, selamat pagi bunga. Sabahal khair, selamat, sabah tu maknanya pagi lah. Sabahal khair, selamat pagi. Pagi ya selamat. Mu tak selamat mana? Ataupun ucap selamat pagi je, pukul 11.59, seminit je selamat. Lepas tu dah pukul 12 tengah hari tak selamat dah. Kan? Arab dia macam tu. Sabahal ful, sabahal wir, sabahal khair, masa'al khair. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Dia memang selamat je. Nabi tukar afsus salam, sebarkan salam antara kamu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saling doa, mendoakan antara satu sama lain. Yang ni pun jawab salam, waalaikumsalam warahmatullah. Salam sejahtera ke atas kamu juga, dan juga rahmat Allah. Tukar tu. Apa lagi? Takkan orang tak boleh untuk bagi salam? Nak bagi salam, mengucap salam, saling doa, mendoakan, semua orang reti. Bukan payah sangat. Bukan nak kena buat macam nak suruh buat paper pembentangan atau tesis PhD macam tu. Memang ramai orang tak boleh. Orang hak cerdik-cerdik, belajar tinggi je hak bolehnya. Kahwin ni orang kerja kampung, lepas tu tanah sayur gitu. Macam mana nak buat kertas paper, buat kertas kerja lah apa semua. Tak boleh, tak pandai. Nabi suruh buat benda hak semua orang boleh buat. Sebarkan salam. Lagi apa? Wa at'imut ta'am, bagi makan. Bukan nak suruh buat kenduri, ada sikit bagi. Wasilul arham, hubungkan silaturahim, bersilaturahim antara satu sama lain. Hubungkan, semua orang boleh buat je. Dan bangunlah di waktu malam. Semua orang boleh bangun waktu malam. Antara nak dengan tak nak je. Bukan payah pun, tak. Nak dengan tak nak je. Mana benda tu semua orang boleh buat. Falsafah yang Nabi ajar kepada kita. Baik tuan-tuan hadirin sekalian. Jadi Nabi SAW sebut perkara dunia ni boleh kita bercakap mengenainya, tapi perkara mengenai akhirat orang akan tanya balik pada kita. Mu tahu dari mana? Adakah demo akan selamat sampai ke akhirat? Demo dah pergi ke akhirat. Bila sebut berkaitan dunia, memanglah kita boleh tengoklah dunia ni. Bila sebut tentang akhirat, mu tahu mana pasal akhirat? Ke mu sampai akhirat dah? Dah, kita tak boleh nak cakap kita sampai akhirat dah. Siapa yang bagi tahu perkara akhirat tu kepada kita? Hanya seorang saja atas dunia ni yang reti berkaitan dengan akhirat, dan orang tu pun dah wafat. Siapa dia? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya baginda seorang sahaja yang ada jaminan. Kalau baginda sebut mengenai akhirat, azab kubur atau nikmat kubur, baginda memang betul-betul faham mengenainya. Apa sebab? Sebab baginda tidak mengaji, tak belajar dengan mana-mana manusia, profesor ataupun tok guru dan sebagainya. Sebaliknya baginda mengaji ataupun menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi menerima wahyu daripada Allah, tak mungkin kita akan kata bahawa Nabi tidak faham dan tak reti berkaitan dengan akhirat. Nabi bagi tahu tu sebab Nabi diajar ataupun diwahyukan oleh Allah berkaitan dengan akhirat. Baginda sendiri yang naik ke langit semasa peristiwa Isra' Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Dan di hujung ayat itu Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, bahawa aku bawa Muhammad naik ke langit pada malam Isra' Mi'raj linuriyahu, supaya aku tunjukkan kepadanya, supaya Allah menunjukkan kepadanya
perkara yang jelas, min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi melihat sendiri keadaan syurga dan neraka, malah beliau sendiri bercakap dengan penghuni-penghuninya. Apalagi yang kita tak yakin. Adakah kita menolak Islam sebab tidak yakin kepada Nabi Muhammad? Jadi kita hendaklah yakin. Jadi kita kena yakin pada siapa? Kalau kita tak percaya pada Nabi Muhammad, kita nak yakin pada siapa? Benda-benda begini dapat mencuit hati manusia. Sebab itulah Allah menyebut sebanyak 31 kali kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan alasan apa lagi wahai manusia dan jin kamu membohongi dan mengetepikan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Masuk waktu ya? Masuk waktu dah. 2 minit lagi. Kita berhenti kat situ dulu kita berhenti kat situ. Sebenarnya ayat yang kita baca ni ialah ayat bermula ayat mana ya? Ayat ke-10 sampai ayat yang ke-16. Tapi mukadimah ni pun ayat ke-10 sampai 16 ni pun tak sampai lagi ayat ke-10 tu. Muka surat ni sampai nanti muka surat sebelah 58 barulah masuk ayat yang ke-10 sebenarnya. Wal arda wada'aha lil anam. Saya kira itulah yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Mohon maaf sekiranya penyampaian saya tidak teratur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Insyaallah.